Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ad-Dailami bin Zainal Abidin, nombor metrik 056412. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk syarat-syarat pengaku. Seperti kita tahu ialah ikrar, iaitu pengakuan yang mana ia merupakan pembuktian yang mempunyai kedudukan yang tertinggi di dalam undang-undang keterangan Islam. Pengakuan ini juga mesti dibuat dengan secara sukarela tanpa ada paksaan daripada mana pihak. Mazhab Syafi'i memberikan takrifan pengakuan. Yang pertama ialah pemberitahuan tentang suatu hak yang sabit ke atas orang yang memberitahu. Yang kedua ialah pemberitahuan oleh seseorang tentang suatu hak ke atas dirinya. Yang ketiga, pengakuan juga ditakrifkan sebagai iktiraf. Dan di dalam Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 menerusi Seksyen 17 mentakrifkan bahawa ikrar ialah pengakuan yang dibuat oleh seseorang, sama ada secara lisan, bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai tanggungan ataupun obligasi terhadap seseorang yang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Di dalam Al-Quran juga terdapat dalil berkaitan dengan pengakuan, antaranya di dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia akan menjadi saksi untuk diri mereka sendiri. Walau alqa ma'adhirah, walaupun ia memberikan alasan-alasan untuk membela dirinya. Selain daripada itu, dapat kita simpulkan di dalam cerita Ma'iz bin Malik yang mana bertemu dengan Nabi SAW, membuat pengakuan bahawa dia telah melakukan zina dengan seorang perempuan. Pada awalnya Nabi SAW tidak melayani, sehingga dia beberapa kali menyatakan bahawa dia telah berzina dengan perempuan tersebut. Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan bahawa Ma'iz bin Malik direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Roslan, nombor metrik 054558. Baiklah, insyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk syarat-syarat Al-Mukri. Baiklah, dalam mensabitkan sesuatu ikrar, terdapat beberapa syarat umum yang perlu dipatuhi, sama ada ianya berkaitan dengan hak Allah maupun dengan hak manusia. Baiklah, syarat pertama bagi syarat-syarat pengaku adalah, yang pertamanya adalah berakal. Telah disabitkan di sisi syarak bahawa untuk pengakuan itu diterima, seseorang yang berikrar itu mestilah seorang yang berakal. Jadi orang seperti orang gila, kanak-kanak, pengakuan mereka adalah tidak sah di sisi syarak. Ini kerana mereka tidak dibebankan taklif di atas mereka. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbahasan dan juga persoalan yang timbul berkenaan dengan orang yang gila ataupun tidak siuman sekali-sekala dalam melakukan pengakuan. Baiklah, para fuqaha telah menetapkan bahawa golongan ini pengakuan mereka adalah diterima di sisi syarak. Akan tetapi telah ditetapkan bahawa sewaktu mereka ini melakukan sesuatu kesalahan, mereka perlulah berada di dalam keadaan sedar. Sebagai contoh, orang yang gila sekali-sekala ini sewaktu melakukan kesalahan, dia masih lagi dalam keadaan waras, akan tetapi selepas itu dia berada dalam keadaan tidak waras. Dalam konteks ini, pengakuan mereka adalah diterima kerana sewaktu melakukan kesalahan tersebut, mereka berada dalam keadaan waras dan juga berakal. Dalam pada itu juga, para fuqaha telah berselisih pendapat berkenaan orang yang kehilangan kewarasan akal disebabkan maksiat seperti meminum arak dan sebagainya, kemudian membuat pengakuan. Di sini para fuqaha telah berbeza pendapat. Pendapat pertama adalah daripada pendapat mazhab Imam Hanafi yang mengatakan bahawa sah pengakuan bagi orang yang telah
kehilangan kewarasan akal disebabkan maksiat. Akan tetapi ianya hanya melibatkan hak Allah sahaja, bukan dengan hak manusia. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahawa sah juga bagi orang yang membuat pengakuan dalam keadaan yang tidak sedar ataupun hilang kewarasan akal disebabkan maksiat. Akan tetapi skopnya diluaskan lagi berkenaan dengan hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Antara hujah Imam Syafi'i adalah Rasulullah SAW telah pun mengenakan hukuman sebat kepada orang yang mabuk secara sendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa jika seseorang itu mabuk secara sendiri atau secara sukarela, maka perbuatan itu dikenakan ke atasnya seperti keadaan orang yang tidak mabuk. Pendapat ketiga iaitu daripada pendapat mazhab Maliki dan juga Hambali mengatakan bahawa pengakuan mereka adalah tidak sah. Ini kerana pengakuan orang yang mabuk adalah seperti pengakuan orang yang gila. Tambahan pula, kata-kata orang yang mabuk ini tidak terlepas daripada tomahan, dan juga kata-kata mereka ini tidak boleh dipercayai dan juga tidak diyakini. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan balik dan juga mumayyiz. Para fuqaha telah menetapkan bahawa tidak sah bagi pengaku seorang kanak-kanak yang belum mumayyiz. Akan tetapi para fuqaha telah berselisih pendapat berkenaan jika kanak-kanak tersebut telah diberikan keizinan untuk berniaga. Bagi permasalahan ini terdapat dua golongan. Yang pertama, pendapat daripada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahawa secara umumnya kanak-kanak tidak sah untuk memberikan pengakuan. Akan tetapi jika diberikan keizinan untuk berniaga dan juga bermuamalah dengan masyarakat, maka pengakuannya adalah diterima dan sah di sisi syarak. Antara hujah yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi adalah berlandaskan hujah al-qiyas, iaitu diharuskan berurusan bagi kanak-kanak yang mumayyiz. Pendapat kedua iaitu daripada pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahawa pengakuan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz meskipun telah diberikan kebenaran oleh walinya untuk berurusan, berniaga atau bermuamalah dengan masyarakat adalah tidak sah di sisi syarak. Antara hujah yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i adalah berlandaskan daripada hadis Nabi Muhammad SAW daripada Ali bin Abi Talib, yang bermaksud tidak dikira perbuatan daripada tiga golongan ini. Yang pertama adalah orang yang tidur sehinggalah ianya terjaga. Yang kedua, kanak-kanak yang belum balik sehinggalah bermimpi. Dan yang ketiga, orang yang gila sehingga ianya kembali siuman. Syarat yang seterusnya adalah merdeka. Merdeka tidaklah menjadi suatu syarat yang mutlak bagi sesuatu ikrar itu diterima. Oleh yang demikian, orang yang merdeka melakukan ikrar mereka adalah diterima. Dalam pada itu, seorang hamba yang ingin melakukan ikrarnya adalah dibenarkan dan juga sah jika diberikan keizinan oleh tuannya dalam perkara ikrar perniagaan dan juga hudud ataupun qisas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Firdaus bin Zakaria, nombor metrik 054511. Jadi pada hari ini saya akan sambung daripada saudara Faris, iaitu mengenai syarat-syarat pengaku. Jadi syarat-syarat pengaku yang seterusnya iaitu mestilah seorang itu sihat. Jika tidak sihat, maka ikrarnya tidak akan sah. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Dalam bersungguh-sungguh ni, sesuatu ikrar itu tidaklah dalam keadaan yang bergurau, tidaklah keadaan yang dalam bermain. Jika tidak, ikrar itu tidak akan sah. Yang seterusnya iaitu tiada tomah dalam perkara yang diikrarkan. Jika ikrar itu hanya sehaluan, jadi tidak akan ada tambah ataupun keraguan dan sesuatu ikrar tersebut. Baiklah, yang seterusnya iaitu mengenai orang yang berikrar dan perkara yang diikrarkan. Perkara yang diikrarkan oleh seorang itu mestilah diketahui dan dimaklumi oleh orang yang berikrar bagi membolehkan suatu ikrar itu sah. Disyaratkan perkara ini supaya sempurna perkara yang diikrarkan dan orang yang berikrar itu boleh dituntut. Yang terakhir iaitu pengakuan hendaklah dibuat oleh tertuduh sendiri. Pengakuan ke atas diri orang lain tidak akan diterima, melainkan pengakuan ke atas diri tertuduh sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Mendeng, nombor metrik 054846. Seterusnya saya akan meneruskan syarat pengakuan
Syarat pengakuan yang seterusnya ialah pengakuan hendaklah dibuat dengan kerelaan tanpa ada sebarang faktor yang mencatatkannya. Pada pendapat jumhur mengatakan sah bagi sesuatu pengakuan dengan penuh kerelaan. Tambahan pula, tidak ada sebarang tekanan yang boleh mencacatkan pengakuan tersebut seperti pengeliruan, ancaman ataupun penipuan. Sebagai contoh, seseorang itu menimbulkan kekeliruan terhadap tertuduh dengan mengadakan bukti tertentu atau membuat kesaksian dengan yang salah yang dinisbahkan kepada salah satu seorang saksi yang lain, atau membohongi bahawa saksi-saksi yang lain telah pun membuat pengakuan. Seterusnya, adakah sah pengakuan yang dibuat selepas berlakunya paksaan dan tertuduh yang dipaksa itu dibebaskan? Pada pandangan fuqaha tidak timbul lagi perselisihan dan sebarang pencanggahan pendapat mengenai paksaan dan pengakuan itu adalah terbatal pengakuannya jika paksaan tersebut dibuat setelah perbuatan memukul berlalu, maka pada pendapat yang rajih adalah sah pengakuannya jika pengakuan yang dibuat setelah berlakunya paksaan serta yang tertuduh juga selamat dan bebas daripada keadaan terpaksa tersebut. Seterusnya, bentuk-bentuk pengakuan. Terdapat 5 bentuk pengakuan. Yang pertama, paksaan dalam bentuk ancaman dan janji buruk. Pendapat jumhur mengatakan ancaman dan janji buruk ini adalah salah satu daripada paksaan, maka pengakuan yang dibuat berdasarkan ancaman dan janji buruk ini adalah tidak sah. Yang kedua, pengakuan yang berunsurkan penipuan dan kekeliruan. Pengakuan yang dibuat berunsurkan penipuan dan kekeliruan ini adalah pengakuan yang menggunakan sihir untuk mendapatkan suatu pengakuan daripada seseorang. Ianya melalui hipnotis, iaitu merupakan dalam bentuk keadaan tertidur. Pengakuan sebegini adalah tidak diterima sama sekali dalam syariat Islam. Yang ketiga adalah pengakuan orang yang menghidap penyakit yang bawa kepada kematian. Fuqaha telah bersepakat bahawa pengakuan yang dibuat boleh menyebabkan hukum ke atasnya seperti hukuman qisas, hudud ataupun ta'zir, maka pengakuan tersebut adalah sah di sisi syariat Islam. Manakala pengakuan dibuat dalam kes harta, fuqaha berbeza pendapat dalam hal ini. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh bagi orang yang menghidap penyakit yang bawa kepada maut ini membuat pengakuan dalam kes harta sama ada kepada waris ataupun bukan waris. Manakala mazhab Hanafi pula mengatakan pengakuan yang dibuat bukan waris adalah sah pengakuannya, manakala pengakuan yang dibuat ke atas waris adalah tidak sah dan tidak diterima. Dan mazhab Hambali juga mengatakan pengakuan ke atas bukan waris adalah diterima. Namun sesetengah daripada mereka menekankan bahawa tidak harus bagi membuat pengakuan apabila hutang melebihi 1/3 daripada hartanya. Seterusnya, mazhab Maliki menyatakan pengakuan dibuat ke atas waris yang terdekat adalah tidak sah. Namun pengakuan yang dibuat kepada waris yang jauh adalah sah walaupun terdapat waris yang terdekat. Jenis bentuk pengakuan yang keempat adalah pengakuan orang yang bergurau ataupun orang yang berseluruh, iaitu pandangan jumhur mengatakan orang seperti ini pengakuannya adalah tidak sah di sisi syariat Islam. Pengakuan yang terakhir adalah pengakuan orang yang muflih. Orang yang muflih pada jumhur ulama kecuali daripada mazhab Zahiri menyatakan pengakuan orang yang muflih ini dalam kes-kes harta adalah tidak sah kerana terdapat sekatan yang dikenakan ke atasnya kerana daripada berurusan. Pengakuan itu dikira sah apabila sekatan tersebut ditarik balik. Okey, kita teruskan lagi pembentangan iaitu mengenai syarat al-mukir menurut akta keterangan. Untuk pengetahuan semua ataupun secara sebenarnya, syarat mukir dalam akta keterangan ini tidaklah diperuntukkan atau tidak diterangkan secara jelas. Namun ada terselit untuk syarat-syarat pengaku dalam akta keterangan. Contohnya berdasarkan Seksyen 17 dalam akta keterangan Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Syarat al-mukir pertama iaitu ikrar, ialah suatu pengaturan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seorang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Sesuatu ikrar hendaklah dibuat jikalau di dalam mahkamah mestilah di hadapan hakim, atau jikalau di luar mahkamah mestilah di hadapan dua orang saksi lelaki yang akil, balik dan adil. Kita terus kepada seksyen yang ke-18 iaitu mengenai kebolehterimaan ikrar, iaitu ikrar yang berikut tidak boleh diterima. Yang pertama, ikrar seseorang yang tidak baligh. Yang kedua iaitu orang yang belum dewasa. Yang ketiga, ikrar orang gila atau terencah akal. Yang keempat, ikrar wali atau penjaga yang dibuat oleh pihak seseorang yang di bawah jagaannya atau tanggungjawabnya. Yang kelima, ikrar yang tidak dibuat secara sukarela ataupun ia dipaksa.
Yang terakhir iaitu ikrar seseorang yang dihalang di bawah mana-mana undang-undang bertulis untuk mentadbirkan hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizul bin Muhammad Zawawi, nombor metrik 054807. Saya akan menerangkan berkaitan faktor-faktor yang menjejaskan kelayakan seorang al-mukir, iaitu seorang pengaku. Yang pertama adalah faktor khusus. Faktor khusus yang pertama adalah tidak sioman. Jumhur ulama telah menyatakan bahawa orang yang tidak sioman ini telah ditolak pengakuannya. Faktor khusus yang kedua adalah seorang kanak-kanak. Dalam perkara ini, fuqaha sebulat suara menyatakan bahawa pengakuan yang dibuat oleh seorang kanak-kanak adalah tidak sah. Faktor khusus yang ketiga adalah orang yang sedang tidur. Kerana orang yang sedang tidur ini adalah keadaannya tidak sedar. Fuqaha telah menyatakan dengan sebulat suara bahawa orang yang sedang tidur ini tidak sah pengakuannya ketika seorang itu masih tidur. Faktor khusus yang keempat adalah pengakuan orang yang bawas. Ulama Islam telah berpendapat bahawa pengakuan yang dibuat oleh seorang yang bawah adalah tidak sah. Faktor khusus yang kelima adalah orang yang mabuk. Majoriti ulama berpendapat jika seorang itu mabuk kerana keelaannya sendiri, bukan dipaksa atau terdesak, pengakuannya adalah sah dalam semua kes, kecuali dalam kes pencabulan hak suci Allah. Faktor khusus yang keenam adalah ikrar yang dibuat oleh seorang yang dipaksa. Oleh itu, seorang yang dipaksa ini pengakuannya adalah tidak sah kerana ia berlaku tanpa kerelaan hatinya.